Baru-baru ni kes COVID-19 di Jordan bertambah dengan sangat mendadak. Waktu pertengahan Mac hari tu, kes harian COVID-19 di Jordan hampir mencecah 10,000 kes. Pertama sekali bila terima perkhabaran ada student Malaysia yang positif COVID-19 ni, kita sebolehnya memilih untuk merawat dari rumah lah, self quarantine selama 14 hari. Jadi hari ni kita nak berkongsi pengalaman sebagai frontliners dan panduan menjaga pesakit COVID di Jordan. Penjagaan pesakit COVID dari rumah ni terbahagi kepada dua bahagian lah, iaitu penjagaan dari sudut fizikal dan mental. Penjagaan fizikal tentang pemakanan dan pengambilan ubat-ubatan. Walaupun kita merawat pesakit COVID tu daripada rumah sahaja, kita tetap mengambil saranan dan prescription doktor lah untuk pengambilan ubat tu. Bolehlah rujuk kalau ada kenalan doktor ataupun kawan mak ayah kita doktor ke, bolehlah rujuk untuk saranan pengambilan ubat. Untuk ubat ni, tengok kepada gejala yang dihadapi oleh pesakit COVID tu. Kalau ada demam, sesama, batuk, teruskan makan ubat macam biasa. Sebenarnya dos harian vitamin C yang disarankan oleh doktor untuk pengambilan harian kita ni tak banyak pun. Tapi disebabkan untuk melawan virus corona tu, jadi kita perlukan dos yang agak besar lah. Ada satu kajian yang membuktikan bahawa pengambilan vitamin C sebanyak 2,400 mg sehari mampu untuk merawat penyakit COVID-19 ni. Jadinya untuk rawatan selama 14 hari ni, dos vitamin C tu ditambahlah sikit, tetap mengikut prescription daripada doktor, iaitu sebanyak 1,000 mg sehari. Kemudian ubat tabanik. Ubat tabanik ni sebenarnya adalah ubat yang berfungsi untuk menghapuskan ataupun melemahkan kuman bakteria di bahagian paru-paru. Penyakit COVID ni dia akan attack dekat bahagian paru-paru, bahagian pernafasan. Jadi sekiranya ada simptom batuk tu, memang kena rawat dengan segeralah. Harga ubat tabanik ni kalau dekat Jordan memang agak mahal lah. Ada 7 biji dalam tu, harga dia 13 dinar bersamaan RM76 Malaysia. Seterusnya, penjagaan dari sudut emosi dan mental pesakit. Sebenarnya pesakit COVID ni memanglah kita nampak dari gejala dia, batuk, sesama. Tapi yang paling utama sekali yang kita perlu jaga adalah dari sudut pengurusan ataupun pengawalan emosi pesakit tu sendiri. Apa yang kita boleh bantu pesakit COVID dari sudut pengawalan emosi? Yang pertama adalah orang sekeliling dan kawan-kawan perlulah ada common sense yang sangat tinggi. Sebab pesakit COVID ni dia akan self quarantine selama 14 hari. Jadi mungkin dia akan rasa keseorangan, ataupun kalau dia perlukan apa-apa bantuan, dia mungkin rasa bersalah sebab susahkan orang. Jadi orang sekeliling sangatlah penting. Kita ni kena willing, kena sentiasa bersedia untuk hulurkan apa-apa bantuan kepada dia. Bagi makanan, belikan dia barang-barang keperluan untuk dia berkuarantin selama 14 hari tu. Dan yang kedua, menjaga sensitiviti dan tutur bicara. Orang sekeliling dan kawan-kawan perlulah sentiasa memberikan semangat, bertanya khabar kan, dan perlu menjaga tutur bicara bila nak berkomunikasi dengan pesakit COVID ni. Contohnya kan, niat kita baik dah nak bertanya khabar, kita video call kan, tanya apa khabar semua-semua. Tapi bila kita tengok muka pesakit COVID tu, kita cakap, "Weh, awak muka hang pucat sangat." Tu antara ayat-ayat ataupun kita kata tutur bicara yang boleh mengguris hati pesakit COVID ni. Kita perlu lebih teliti lah dalam pemilihan ayat ataupun waktu kita nak bersembang dengan pesakit COVID ni. Sebolehnya, time kita nak bersembang dengan pesakit COVID, video call tu, kita distract minda dia daripada hal-hal yang COVID ni lah. Kita sembahlah dengan dia perkara-perkara yang dia minat supaya dia rasa lebih bersemangat, dia rasa tak keseorangan. Benda tu pun sedikit sebanyak membantulah untuk menaikkan semangat, menguatkan lagi imunisasi lawan virus corona tu. Kalau dalam mesej kan, kita terima pengkhabaran ada kawan kita positif COVID-19, kemudian kita pun reply dengan emoji nangis tu ke, ataupun ayat kesiannya. Itu antara perkara-perkara yang tanpa kita sedar sebenarnya mengguris hati pesakit COVID tu. Seeloknya kita berikan kata-kata semangat, kita ajak dia untuk
banyakkan berdoa, berselawat, baca doa-doa yang Rasulullah ajarkan. Benda tu sebenarnya lebih menguatkan lagi pesakit COVID tu sendiri. Okey, akhir sekali sekadar pesanan lah. Janganlah kita ni memandang pesakit COVID ni macam penjenayah ataupun kita pandang serong pada pesakit COVID ni. Sebabnya virus corona ni kita tak nampak. Benda yang kita tak nampak, dia datang dari mana, masuknya dekat mana. Kalau kita nampak, memang kita akan elak. Semua orang akan elak kalau nampak virus tu. Sebab setiap perkara yang berlaku tu, baik ke buruk ke, semuanya berlaku dengan izin Allah Ta'ala. Maka kita ambillah ujian ni sebagai hikmah dan rahmat Allah Ta'ala kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat yang pertama, adakah manusia itu menyangka mereka akan dibiarkan mengaku beriman sedangkan mereka belum diuji. Jadi ambillah ujian penyakit ini sebagai rahmat untuk kita semua.